Kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Hari ini Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan senarai Kabinet baru Sarawak. Perinciannya kita bersama Buma Win. Buma. Ya Azam, terima kasih. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini mengumumkan pelantikan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian bagi mengalas jawatan Timbalan Ketua Menteri Sarawak selain mengekalkan Datuk Amar Douglas Sugambas dan Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan. Kedua-dua mereka merupakan Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu. Kluster Pasai yang mula dikesan di Sibu pada 9 Januari lalu menjadi penyumbang terbesar kes positif COVID. Bukan lagi Sarawak ke arah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030. This team, I mean the cabinet team, will also strengthen Sarawak constitutional status as a regional partner in the Federation of Malaysia in accordance to the amendment of Article 1(2) and Article 160(2) of the Federal Constitution with reference to MA 63 and its annexes. Senarai kabinet tersebut juga menyaksikan pelantikan 10 menteri penuh dengan pelantikan 2 muka baharu iaitu Datuk Roland Sagah Wiin sebagai Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat dan Datuk Jolahi Narawi sebagai Menteri Utiliti dan Telekomunikasi. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching turut mengumumkan 12 muka baharu daripada 26 menteri muda dalam barisan Kabinet Baharu Sarawak. Terdahulu pada Majlis Berasingan, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyatakan pembangunan sektor pelancongan, perkhidmatan dan pertanian di Barat Sarawak akan diperhebat dalam tempoh 5 tahun ini. Katanya kawasan barat yang dimaksudkan adalah merangkumi Bauk sehingga ke Tanjung Datu di Sematan. Sebab itu saya nampak bahawa ini adalah satu tourism belt. Bau yang kita connect dengan Kuching, dari Kuching hingga ke Tanjung Datuk. Menjadi tourism belt yang harus kita bangunkan dan ia dapat memberikan kesan kepada pendapatan rakyat di sini. Kalau banyak turis datang, banyak belanja. Banyak belanja bermakna banyak perkhidmatan yang dikendaki. Termasuk juga pengeluaran yang ada di kawasan ini, termasuk pertanian dan juga natural attraction, buah-buahan. Untuk itu, beliau turut mengumumkan kelulusan pembinaan Muzium Emas yang akan dibangunkan di Bauk sebagai sejarah asal pekan tersebut yang merupakan sebuah lombong emas suatu ketika dahulu. Ketua Menteri berkata demikian pada sambutan ulang tahun ke-65 Majlis Daerah Bauk di Tasik Biru. Mengulas mengenai sambutan tersebut, beliau yakin kerjasama pihak berkuasa tempatan menerusi Majlis Daerah Bauk dengan pihak swasta dapat menjayakan pembangunan Tasik Biru yang menukar bekas lombong emas itu kepada ekopelancongan. Ini termasuk pembinaan kemudahan penginapan, riadah, pengembaraan dan perumahan sekitar kawasan Tasik Biru. Saudara, imbasan 2021 kali ini masih membawa rentetan tentang pandemik COVID-19. Pernah mencatatkan kes jangkitan tertinggi di negara. Sarawak mengemas kini prosedur operasi standard SOP serta tata cara kemasukan ke negeri ini tidak kira dari dalam dan luar negara. Dari semasa ke semasa, malah kerajaan negeri turut mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan program vaksinasi secara menyeluruh. Kluster Pasai yang mula dikesan di Sibu pada 9 Januari lalu menjadi penyumbang terbesar kes positif COVID-19 di negeri ini. Kegagalan mematuhi prosedur operasi standard kluster ini menjangkiti beribu individu sehingga melibatkan 58 rumah panjang. Juga direkodkan kes kematian termuda apabila seorang kanak-kanak berusia 5 tahun meninggal dunia pada Oktober akibat virus ini.
Kes pertama varian Delta dikesan di Sarawak pada Julai. Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dalam satu kenyataan menyatakan selain varian ini, kes positif yang melibatkan varian Beta dan Theta juga telah dikesan di negeri ini. Kes itu dikesan hasil daripada pengawasan dan pengesanan secara berterusan UNIMAS. Langkah memperketatkan lagi kawalan pintu masuk antarabangsa ke negeri ini dikuatkuasakan semula apabila terdapat pengesanan kes varian Omicron di Sarawak. Meskipun kesannya ringan, namun varian Omicron ini mudah dijangkiti selain juga cepat menular. Setakat 24 Disember, 4 kes varian Omicron dicatatkan di Sarawak selepas mula dikesan pada 17 Disember. Tidak kira kaum, agama dan bangsa, golongan gelandangan juga diberi suntikan vaksin ke arah memutuskan penularan wabak ini yang melibatkan 2.2 juta penduduk negeri ini di bandar maupun luar bandar. Februari lalu, Sarawak menerima kumpulan pertama vaksin Pfizer-BioNTech dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menjadi individu pertama di Sarawak yang menerima vaksin tersebut. Pada Mei, Sarawak menerima kebenaran Kerajaan Persekutuan untuk membeli vaksin COVID-19 sendiri dalam usaha mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pada Ogos, Sarawak merupakan negeri pertama berjaya memvaksin lebih 80% populasi dewasa sekaligus meletakkan negeri ini di landasan yang tepat dalam usaha mencapai imuniti kelompok. Penghantaran vaksin ke serata negeri dilakukan tidak kira melalui jalan darat, penerbangan maupun sungai. Malah Majlis Keselamatan Negeri MKN Sarawak turut terlibat dalam penghantaran vaksin dan peralatan perubatan dari Kuching, Sibu dan Bintulu ke Tawau di Sabah menggunakan pesawat jenis C-130H dari nombor 14 Skuadron Tentera Udara Diraja Malaysia. Ia merupakan antara inisiatif dan sumbangan MKN Sarawak kepada MKN Sabah untuk mencapai hasrat kerajaan dalam melaksanakan pemberian vaksin sekaligus mempercepatkan proses vaksinasi di kawasan pedalaman. Berdepan dengan pelbagai cabaran demi memastikan vaksin diterima oleh setiap keluarga Malaysia, pelbagai tindakan diharungi petugas barisan hadapan tanpa mengenal erti penat dan lelah. Kesungguhan secara langsung dan tidak langsung pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan ini harus diteladani dan disanjungi. Esok, Imbasan 2021 akan mengetengahkan pencapaian negeri ini dan arena politik Sarawak sepanjang tahun. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam.